Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam kitab Hakikat Dua Kalimah Syahadah pada muka surat 58 yang pertama. Pasal macam lipat ya. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang tuntutan beriman dengan syahadatain. Beriman dengan syahadatain. Yang pertama kita sambung itu yang pertama, menerima dengan sepenuhnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan beriman dengan syahadatain setelah kita sebut sebelum ni, kita mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam ni menjadi saksi di atas pengucapan kita. Setelah kita mengucap kalimah syahadah, seluruh alam ni menjadi saksi di atas pengucapan kita. Dan termasuk juga anggota badan kita juga menjadi saksi. Maka setelah kita buat pengucapan ini, maka seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kita kena laksanakan dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, tetap kita melaksanakan perintah Allah. Di mana kita buat contoh dulu, kalau kita kerja dengan majikan kita, dengan syarikat kita, kita telah membuat satu perjanjian, kita sign satu surat perjanjian yang kita buat dengan majikan kita. Segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh majikan kita, kita kena ikut. Kita buat contoh itu, kalau kita masuk pukul 8, maka kita kena masuklah pukul 8. Hari pertama pun kita masuk 8 minit dah, maka 2-3 kali kita masuk lewat, maka dia akan bagi kita warning letter. Tak ada confirm lagi kita buat hal dah. Itu dengan syarikat tu sesama yang disebut dengan
sesama makhluk. Ini kita buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Perjanjian yang kita buat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebelum ni tentang Allah, nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah lah 99 nama. Allah tu salah satu daripada nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka kalau kita sebut sebelum ni, kalau kita tidak mampu untuk kita melaksanakan tanggungjawab ataupun perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak perlu untuk kita buat perjanjian. Kalau kita tak mampu nak sembahyang, nak puasa, nak tutup aurat, nak melaksanakan perintah Allah, maka tidak usah untuk kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita buat perjanjian Allah Ta'ala, maka suka ataupun tidak suka, kita kena melaksanakan perintah Allah. Tetapi selepas itu kita sebut pula hari itu, walaupun kita tak buat perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia ni, tetapi kita dah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam roh lagi. Kita sebut itu ni. Ketika Allah tanya kita, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab, ya Allah itu Tuhan kita. Walaupun kita tak mau ni buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni, tapi pada hakikatnya kita dah buat pun perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya kita di alam roh lu, memang kita tak ingat, cuma dicerita dalam Al-Quran. Memang kita tak ingat, bukan kata dalam roh, dalam perut mak kita pun kita tak ingat. Bukan dalam perut mak kita, tuan-tuan, kita keluar hari pertama pun kita tak tahu, tuan-tuan. Ingat tak ingat, tuan-tuan? Kalau ingat pun 5-6 tahun mungkin ingat. Sebab kita keluar mula-mula pun kita tak ingat. Kita sebut dah sebelum ni, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa. Tak tahu, tuan-tuan. Semua orang tak tahu. Tak kira siapa, tuan-tuan. Doktor kan, lawyer ke apa enggak, dia keluar dulu ni tak tahu. Allah kata, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu dulu ni tak tahu apa-apa. Maka Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita hati. Maka kita guna nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kenal kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal diri kita, maka kita kenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala, yang kita sebut dalam kesempurnaan 2 kalimah syahadah sebelum ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada ada Tuhan yang disembah malaikat Allah. Jadi malam ni, hak pertama setelah kita buat perjanjian Allah Ta'ala, dia kata pertama menerima dengan sepenuh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima sepenuhnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena terima sepenuhnya. Tak boleh kita ambil untuk kepentingan kita, yang tak ada kepentingan kita tolak. Hak benda-benda kepentingan kita ambil, hak untuk kebaikan, maksudnya untuk keuntungan kita, kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak hukum-hukum lain kita tolak. Itu maksudnya kita tak beriman kepada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Walaupun ayat ini diturunkan kepada ahli kitab,
Yang beriman sebahagian kita beriman kepada kitab Taurat, beriman kitab Injil, beriman kepada kitab Zabur, tak beriman kepada Al-Quran. Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Beriman sebahagian, kufur sebahagian. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah kata beriman sebahagian, kufur sebahagian. Balasan orang yang berbuat demikian, orang yang hanya ambil sebahagian kita, kufur sebahagian kita. Sama juga kalau kita umat Nabi Muhammad beriman kepada sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kufur kepada ayat-ayat yang lain. Sedangkan Al-Quran itu bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Semuanya sami'na wa ata'na. Allah kata beriman sebahagian, kufur sebahagian. Balasan orang yang berbuat demikian, kata Allah, kehinaan hidup di dunia. Di dunia hina dia. Hina di sini maksudnya dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hina di sini ialah apa? Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tu nak mulia yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata sesungguhnya kami jadikan manusia tu lelaki dan perempuan. Kami jadikan mereka itu bersuku-suku, berpuak-puak, tak sama. Ada India, ada Cina, ada Melayu, ada macam-macam. Kadazan, macam-macam. Kami jadikan mereka itu bersuku-suku, berpuak-puak, macam-macam puak, macam-macam kabilah. Lita'arafu, supaya kita ni kenal. Inna akramakum indallah atqakum. Allah kata yang mulia di sisi aku, kata Allah, ianya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang bertakwa. Dia tak kira disebut Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa parah kita, handsome ke kita, berketil-ketil ke badan kita. Allah tak tengok, tuan-tuan. Allah tidak melihat rupa paras kita. Allah tidak melihat harta-harta kita, sebab harta yang ada pada milik kita, tuan-tuan, pada hakikatnya pinjaman sementara hak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita, tuan-tuan, hanya amalan, tuan-tuan. Kalau kita makan tadi, jadi najis, tuan-tuan. Bukan duk terus, tuan-tuan, nak pergi buang, tuan-tuan. Kalau kita pakai baju, tuan-tuan, lama-lama koyak habis, tuan-tuan. Tak ada apa dalam hati kita ni, tak ada, tuan-tuan. Ketika kalau kita mati pun, tuan-tuan, tak boleh bawa ni apa-apa yang ada atas dunia, sikit pun tak boleh nak bawa. Tu Allah sebut kehinaan hidup di dunia. Maksudnya kalau dia beriman sebahagian, kufur sebahagian, maksudnya kehinaan hidup di dunia. Yang kita sebut ni yang mulia si Allah Subhanahu wa taala ialah takwa kepada Allah Taala. Nabi sebut takwa hak guna yang duduk dalam hati kita ni. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, hak benda hak dalam hati ni Allah saja yang tahu. Yang kita sebut sebelum ni, yang pertama sekali redha Allah yang kita buat ni. Yang mana satu yang kita buat ni pada banyak-banyak amalan, bermula daripada kita balik dulu sehingga kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang mana hak kita buat tu redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, tuan-tuan, hak mana satu yang hak kita buat tu mendapat redha. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala nak terima amalan kita di akhirat esok ni di atas apa? Di atas redha dia. Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di atas redha dia, bukan di atas amalan-amalan yang kita buat ni. Kalau ni kita buat amalan tapi tidak mendapat redha daripada Allah, tu yang disebut kalau kita buat amalan tu mendapat redha Allah, walaupun manusia tak suka, nescaya Allah redha. Macam kita buat, orang semua melak, tuan-tuan, orang tak suka. Macam Nabi bawa ajaran Islam, semua orang tak suka. Sampai orang nak bunuh dia, orang buat najis kat dia, orang pulau dia, orang macam-macam orang buat. Pada hakikatnya manusia tu tak suka pada dia, tetapi redha Allah SWT, nescaya Allah redha. Tapi kalau kita buat tu redha manusia tepuk tangan, dia maksudnya sokong kita, tuan-tuan. Semua manusia tu redha kita, suka kita, tetapi apa yang kita buat tu tidak mendapat redha daripada Allah Ta'ala,
petunjuk yang Nabi tinggal pada kita. Yang selalu kita sebut dalam surah Al-Fatihah, kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hak lurus itulah jalan yang diredha. Jalan lain itu jalan yang tidak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu jalan yang lurus yang kita sebut sebelum ni ialah jalan-jalan para nabi. Itulah jalan kita. Jalan-jalan yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang hak nabi-nabi bawa, itulah jalan kita. Yang mana hak nabi bawa, itulah jalan kita. Contohnya malam ni kita mai rumah Allah, kita duduk dalam majlis alaqah ilmu, benda tu hak nabi suka, hak nabi buat, hak sahabat-sahabat buat, itulah jalan nabi. Dan jalan-jalan orang-orang yang mati syahid, orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang dengan harta jiwanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebut dalam surah dalam ayat kesempurnaan dua kalimah syahadah yang kedua sebelum ni, kita sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah kata orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak rasa ragu-ragu, kemudian mereka berjuang dengan harta jiwa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita nak dapat takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Apa yang kita buat tu tuan-tuan, redha Allah. Redha Allah kita tak tahu yang mana satu tadi, hak redha Allah, hak benda yang hak Nabi bawa dalam kehidupan kita. Yang kedua, murka Allah kita tak tahu tentang yang mana satu yang kita buat ni mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah datang kadang-kadang banyak kita buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah kehidupan kita, murka Allah, dan kadang-kadang kita buat tu kita menganggapkan Allah tak bersama dengan kita. Depan orang kata, oh maksudnya bagus tuan-tuan. Oh bagus. Dengan serban, dengan jubah, oh bagus tuan-tuan. Tapi bini tuan-tuan, dia terajang tuan-tuan. Dengan orang peluk tu, peluk sayang, dia sayang pipi tuan-tuan. Oh peluk orang, oh bagus tuan-tuan. Tapi dengan bini tuan-tuan terajang tuan-tuan. Maksudnya apa? Depan orang maksudnya bagus, tapi tak ada orang, dia lah macam lebih teruk daripada harimau tuan-tuan. Maksudnya murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah. Yang ketiga, wali Allah. Wali Allah pun kita tak tahu. Mungkin di kalangan kita ramai-ramai ni ada wali Allah, kita tak tahu sebab apa. Yang wali Allah dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Kalau kata saya ni wali Allah ni, ni bukan ni wali syaitan tuan-tuan. Wali syaitan bukan wali Allah. Dia pun tak tahu wali Allah. Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah yuradduna ila ashaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Beriman sebahagian kita, kufur sebahagian kita. Balasan orang yang berbuat demikian kata Allah, kehinaan hidup di dunia. Dunia Allah hina, dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumah dia dekat masjid, walaupun rumah dia dekat surau, dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Taala. Tu kita kena rasa beruntung daripada ramai-ramai, daripada 7 bilion tuan-tuan. Kita ni termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ramai nak dapat pilihan Allah Subhanahu wa taala daripada 7 bilion tuan-tuan. Yang hanya Islam 1.5 bilion saja Islam. Yang 1.5 bilion pun yang Islam, bukan semua yang hak kita sebut ni. Afatuk maksudnya semuanya beriman kepada Al-Quran. Sikit saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang mainlah ujian-ujian pun tak sembahyang juga tuan-tuan. Mana tsunami mati ribu-ribu orang, puluh-puluh ribu orang mati, tak sembahyang juga tuan-tuan. Dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah
dah. Maksudnya tak semayang juga. Buat jahat juga. Masa mana orang nak bertaubat kepada Allah ketika disebut, ketika matahari naik belah barat, ketika tu berduyung-duyung orang nak bertaubat kepada Allah, ketika tu bermula mereka tu beribadat pada Allah. Pada hakikatnya waktu tu berakhirnya ibadat kita kepada Allah. Ketika tu tuan-tuan tak boleh dah nak semayang, tak boleh nak bersana. Maksudnya ketika tu bermulanya pada tu tak boleh dah nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut sebelum ni, ketika nyawa sampai kat Al-Warah ni, ketika matahari naik belah barat, ketika tu berakhirnya taubat kita kepada Allah. Tak boleh nak taubat dah. Ketika tu kita sebut dulu ni, lembaran-lembaran Al-Quran hanya dekat kata-kata kata-kata. Tak ada. Orang-orang yang sampai Quran 30 juzuk tak ingat dah. Nak kita sampai juga, sampai Fatihah pun tak ingat dah tuan-tuan. Okey kita tuan-tuan. Cuba baca Fatihah tengok, insya-Allah ingat tuan-tuan. Pergi lepak dalam lubuk dalam sungai pun suruh dia naik, insya-Allah dia boleh baca Fatihah. Tapi ketika matahari naik belah barat tu, tangan naik, dia naik sebarat tu naik lama, maksudnya dia turun balik tu. Ketika tu malam yang panjang tu disebut orang ketika esok pagi tu, orang tak boleh nak baca Quran. Orang yang hafal Quran habis dah ingatan dia. Al-Quran hanya helayan-helayan, maksudnya tulisan dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu baru orang nak bertaubat pada Allah. Hanya tu orang yang beriman ketika tu boleh hanya ingat Allah saja. Tak ingat bahawa tuan-tuan, ketika tu Allah tangkat dah segala-galanya, termasuk Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata balasan orang yang berbuat demikian kehinaan hidup di dunia, maksudnya dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Itu kita kenapa? Kalau kita ni berada dalam keadaan kesesatan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berada dalam kelalaian, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sembahyang, kembali kita sembahyang dan kita qada balik amalan-amalan yang kita tinggal dulu. Kalau kita tak sempat tuan-tuan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati pun tuan-tuan, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Macam kita duduk dalam majlis mula, baru tahu macam tu sembahyang, kita baru tahu. Kita main ngaji bab sembahyang baru tahu tuan-tuan. Hak dulu tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak jenuh qada tuan-tuan. Baru sedang pun dah 70 tuan-tuan. Start dah 15 sampai 70. Berpuluh-puluh tahun amalan kita tu kalau tak ngaji tuan-tuan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita masih dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita baru tahu tuan-tuan, diampun dah dosa kita tuan-tuan. Itu beruntungnya kita sebelum yang kita sebut tadi, matahari naik belah barat ataupun sebelum nyawa kita sampai ke halqam ni. Allah kata kehinaan hidup di dunia dan di akhirat dicampur dengan azab yang sangat pedih, kata Allah. Di dunia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buatlah ceramah ke, buatlah kuliah ke, buatlah kuliah subuh ke, buatlah kita pergi rumah-rumah lah. InsyaAllah malam ni tapilah tuan-tuan, dia tutup pintu tuan-tuan, dia tak buka tuan-tuan. Biar rumah bagi salam dia tak buka tuan-tuan. Dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di akhirat besok, dunia boleh gagah lagi tuan-tuan, boleh lagi dia bertepuk dada, maknanya sombong kepada manusia, sombong dengan Allah Taala. Tetapi apabila dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang sangat pedih, kata Allah. Azab Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dah sebelum ni, disebut oleh Nabi, dihimpunkan azab-azab yang ada atas muka bumi ni, nak banding dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, besar debu pun tak sama dah. Sikit saja tuan-tuan. Selalu kita buat contoh tuan-tuan. Nabi kata 1/70 azab api neraka. Tapi kita kita ni pun tak tahan dah tuan-tuan. Lalu kita sebut contoh, kita balik malam ni masuk dapur, buka dapur gas. Begini hijau biru tuan-tuan, selak kain duk tak ada pokok. Malam ni hantar wiwo pergi hospital. Dengan dapur pergi hospital. Lekat tuan-tuan, panasnya tu kita duduk, bukan duduk sampai 1 saat 1 minit tuan-tuan, duduk saat tuan-tuan. Jangan duduk lama, duduk saat tu angkat naik tuan-tuan, dengan kain-kain terbakar tuan-tuan. Maka tubuh kita tak tahan dah tuan-tuan. Di akhirat dia azab dalam keadaan sangat pedih yang kita sebut dalam Nabi sebelum ni. Maksudnya orang ni dah terlalu dah
mati, tapi di akhirat esok tak mati dah. Sampai dia minta kepada Nabi, minta wahai Malik, tolong beritahu Allah, beritakan Malik, tolong beritahu ke Allah ni lebih baik Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kami tahu kami dah tak tahan dah ya. Minta Allah supaya mati tu baiklah, senang sikit. Dan tak mati dah. Jarak di antara Malik dan bertemu dengan Allah Taala disebut 1000 tahun lamanya. Nah, ingat 1000 tahun tu main nak cerita bagai rupanya mendapat kutukan daripada Allah, mendapat laknat daripada Allah Taala dan kekal selama-lamanya duduk dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam Java tuan-tuan bukan kena azab pada ramai-ramai pakai selok pendek tubuh tak tahan dah tuan-tuan. Ya, kena 3 hari dia tak bayar nafkah, keluar surat 1 surat, pergi tangkap bapa dia, cerai, dia tak bagi nafkah kat isteri dia selama sebanyak 30,000 tuan-tuan. Maka mahkamah buat keluar 1 surat, tangkap dia. Kena penjara 15 hari tuan-tuan. Tak sampai 3 hari tuan-tuan, dia telefon kat orang dia pergi bayar tuan-tuan. Oh, baru 3 hari tuan-tuan duk bapa tak tahan berak tentu makan tentu tuan-tuan. 15 hari tuan-tuan, tak sampai 15 hari, 3 hari 3 malam tuan-tuan telefon orang mai bayar. Dik nafkah pada isinya 30,000, tak bayar tuan-tuan. Baru 3 hari tuan-tuan tubuh tak tahan dah tuan-tuan. Ni hidup dalam keadaan dalam ulam neraka, dalam api tuan-tuan. Azab yang sangat pedih kata Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaghardini yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardau am wa am wa ilaihi yurja'un. Surah Al-Imran. Yang bermaksud, patutkah sudah mengaku dan menerima perjanjian ini? Perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Imran ni lah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaghardini yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardau am wa wa ilaihi yurja'un. Patutkah sudahkah kita dah buat dah satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dah buat dah sebut sebelum ni, kita dah buat dah satu perjanjian dengan Allah Taala di alam roh, dan juga kita keluar daripada alam dunia ni, kita buat satu perjanjian dengan Allah Taala. Kita buat perjanjian ni bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kebaikan kita. Kalau kita buat perjanjian dengan manusia di dunia ni, kilang ambil kepentingan tuan-tuan, majikan kita ambil kepentingan di atas apa yang kita buat. Dia bayar gaji kita 5,000, tapi dia dapat banyak tuan-tuan. Dia main lumbuk kita 1 buni barang. Kita buat mungkin kita dia bagi kita RM50 lah, tapi dia dapat untung mungkin 500. Mungkin majikan kita tu ambil untung di atas apa yang kita buat tuan-tuan. Kalau kita kerja di atas dunia tuan-tuan, siapa tak mau untung tuan-tuan? Siapa tak mau untung? Mesti ambil bekerja, dia mengharapkan supaya pekerjaan yang bekerja semua-semua untuk nak dapat keuntungan. Kadang-kadang kata ini tahun tak ada untung lah, rupanya untung banyak tuan-tuan. Bonus pun dia tak bagi, sebab ini tahun dia kata rugi banyak, rupanya untung tuan-tuan, rugi mereka tu untung lagi tuan-tuan. Kalau untung tak tahu tuan-tuan tu dapat sampai bonus 6 bulan tuan-tuan. Yang rugi-rugi pun bagi 2 bulan bonus. Kalau untung tuan-tuan, banyak-banyak lagi tuan-tuan. Maksudnya majikan kita di dunia ni ambil kepentingan di atas kita. Kita pun dapat untung, majikan kita pun dapat untung. Tetapi kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, Allah tak ambil untung. Pelik tuan-tuan. Tadi kita buat perjanjian majikan kita ambil untung 2 kali ganda tuan-tuan. Kita buat produk kita, dia bayar gaji kita 50, rupanya dia dapat 500 tuan-tuan. Untung berganda-ganda tuan-tuan. Jadi goyang kaki tuan-tuan. Dia main tengok kita, sembang kau ni kerja-kerja. Dia suruh kita kerja tuan-tuan. Nampak relax sikit dia suruh kerja. Dia Insya dia ada leader dia ada supervisor dia. Arah suruh tengok. Sembang pun tak boleh. Jangan sembang ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala buat perjanjian hak kita buat ni, Allah sikit pun tak ambil kepentingan di atas dia. Allah tak ambil untung sikit pun, malah apa
kali ganda untuk kita. Macam contohlah Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi kata as-salatul jamaah afdal min salatil fardhi wa sab'i wa ishruna darajat. Sembahyang berjemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang dengan 27 kali ganda. Sembahyang seorang dapat satu, sembahyang jemaah dapat 27 kali darjat dia. Sahabat tanya Rasulullah, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana Rasulullah? Nabi kata di antara satu darjat dengan satu darjat, di antara langit dan bumi. Bukan 27,000 tuan-tuan. Di antara satu darjat dengan satu darjat tu, di antara langit dan bumi yang Allah nak bagi pada kita. Hak itu bukan untuk penting untuk kita, tetapi kita buat jemaah ni untuk kita. Dia kata semua buat seorang dapat buat juga, tak pada tak buat semua. Dia kata dia tu tuan-tuan. Contohlah kita orang majikan bagi interview, tuan hendaklah hadir untuk interview, tanya tuan kena menerima satu jawatan dan tuan diminta hadir untuk diinterview. Kita pun piu botai tuan mak baju dalam, pakai kasut kemas, masuk dia, dia tak suruh duduk, kita tak duduk, masuk ketuk pintu. Dia tak suruh duduk, kita tak duduk. Adik kita duduk tak? Kita pun duduk. Tanya, dia kata tuan telah dipilih untuk bekerja dalam syarikat kami, dia kata. Jadi tuan diberi pilihan lah. Satu gaji 1,000, satu gaji 27,000. Kau kita tuan-tuan. 1,000 dah lah, dia kata. Kalau kita. Tadi kita buat contoh tadi ni, sembahyang jemaah dapat 27, sembahyang seorang dapat 1. Dia kata satu jadi zat, satu buat juga. Padahal tak buat langsung, dia kata. Padahal tak buat langsung, satu pun jadilah. Okey, kita pergi kerja tuan-tuan. Orang yang nak kata dia tu pergi interview tuan-tuan. Dia kata macam tu tuan-tuan. Dan saya pilih sengat 1,000 lah, 27 saya tak mau. Dia ni gila ke? Dia kata kita gila tuan-tuan, 27,000 tak mau nak 1,000. Dia kata tuan balik nanti tunggu kami call. Tunggu call tak dapat tuan-tuan. Dia kata tuan balik tunggu, nanti kami call tu main kejap. Kita tu suruh tunggu call, tak dapat tuan-tuan. Tapi dia kata tuan nak bermula bila? Tu kerja dapat tuan-tuan. Tapi kalau dia kata tuan tunggu, nanti kami call, tak dapat tuan-tuan. Sebab apa? Dia kata kita ni gila tuan-tuan, 27,000 tak mau nak yang 1,000. Ada nak kita nampak orang dah berlarak pun gila orang kampung majikan. Kami nak gaji rendah buat penyas sepatu. Kami nak gaji rendah. Kami nak gaji. Oh dia tu tinggal tak? Dia pun bodoh. Saya kata orang nak bayar gaji mahal dengan bodoh. Dia pun tak mau nak gaji rendah. Kalau kita fikir yang tu pun dalam keadaan yang kita buat tu, dunia pun kita untung. Tadi ni memang kita nak yang mahal. Tambah kita nak buat hak keuntungan di akhirat ni. Hak kita buat tu untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Pada kekatnya kalau lah kita buat ni untuk kita, tentang kita akan buat yang terbaik. Sembahyang yang terbaik, puasa yang terbaik, mengaji yang terbaik, semua yang terbaik tuan-tuan. Tak mau yang tak terbaik sebab kita buat ni hak kita tuan-tuan. Hak kita macam kita buat contoh lah, orang kita kerja sebagai arkitek buat rumah. Kita di Malaysia ni kita nombor 1 tuan-tuan, buat rumah yang terlawa sekali tuan-tuan. Macam kita nak buat rumah, kita pergi survey tuan-tuan. Survey rumah ni elok tuan-tuan. Kita rumah ni elok ni kita buat. Orang yang buat tu mesti orang yang pandai tuan-tuan. Maka dia pun buat rumah kerja dengan majikan, dia buat orang puji dia, cik buat rumah elok, dia kata. Orang puji dia, tetap Malaysia orang puji dia. Habis lagi 5 bulan, dia pergi jumpa bos dia, bos saya nak berhenti bos. Pencen dah ni 55 ni pencen dah. Bos dia kata sebelum berhenti, dia kata saya nak seorang buat dah rumah lagi ni lah ni, rumah ni last yang lah ni. Lagi 5 bulan tuan-tuan dia nak berhenti, bos dia suruh buat rumah banglo. Selalu dia buat rumah tuan-tuan yang kalau banglo tu 5 bulan tu rumah yang lama satu tuan-tuan. Tapi dia nak berhenti lebih kurang tuan-tuan. Dia nak berhenti tuan-tuan, dia buat lebih kurang 3 bulan siap. Dia nak berhenti buat apa nak berhenti dah, buat lebih kurang lah. Habis 3 bulan dia pun siap tuan-tuan, lebih kurang simen pun tak betul, si besi pun dia tak betul.
bos ni kunci di bawah Malaysia. 3 bulan siap. Siap ada apa nak buat dia ni. Bos saya tadi rumah ni saya nak bagi kat awak. Rumah ni saya nak bagi kat awak sebenarnya ni. Menyesal tuan-tuan. Kalaulah dia tahu ni rumah kita tu hak kita kan itulah hak nombor 1 sama saja AA plus lah tuan-tuan. Kita buat yang terbaik. Kalau orang-orang kita buat kita nak AA plus tuan-tuan, yang tercantik sekali rumah kita tuan-tuan. Di depan sama kita hak kita buat ni untuk ibadat kita. Itulah penghiasan istana kita yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan itu ni. Maksudnya kalau kita buat yang terbaiklah kita dapat. Contohnya malam ni kita dah buat contoh. Di akhirat besok walaupun kita duduk dalam majlis umum tuan-tuan, di akhirat pun kadang-kadang tak sama kedudukan kita. Bukan membantu orang mengaji dengan aku tingkat atas sikit. Awak nak elok sikit. Dia kata amalan tu ambil RM20, aku bagi RM5. Tak sama tuan-tuan. Di syurga esok, di akhirat besok tak sama tuan-tuan. Han bagi RM1, aku bagi RM5. Han tak suka biru tapi han bagi biru. Aku suka hijau, aku bagi hijau. Biru tu sakit tuan-tuan. Hijau tak suka tapi biru tak suka tapi dia bagi biru. Gila, maksudnya tak sama juga tuan-tuan. Baik. Setelah kita ataukah sudah mengaku perjanjian dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain daripada agama Allah. Kita dah buat dan perjanjian betul-betul hari itu ni, kita cari agama lain daripada agama Allah. Maksudnya selain daripada agama Islam. Sedangkan kita sudah Allah sebut dalam Quran, Allah kata billahi minasyaitonir rajim, inna dina indallah hal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Lain daripada agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah baik macam mana sekalipun takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan 2 kalimah syahadah sahaja amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kerana Islam, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kita sebut sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, afaradini yuhuna al-surah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Debu macam debu tuan-tuan, ya, berterbangan. Maksudnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sikit pun tak ada nilai. Dia dah sangka bagus dah amalan-amalan yang dia buat atas dunia ni. Dia bersedekah ke, dia buat apa ke, kebaikan atas dunia, pada hakikat sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata haba'an manthura. Jadi kita hanya nak ikut hanya Islam saja. Sebab Islamlah yang betul, Islamlah yang selamat, Islamlah yang selamat sejahtera. Islam dengan hanya 2 kalimah syahadah. Padahal kepadanya tunduk sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun paksa, dan kepada Allah lah, kepadanya lah mereka dikembalikan. Selama-lamanya disebut di sini, padahal kepadanya lah tunduk sekalian makhluk, makhluk lain daripada manusia, lain daripada jin, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Patut-patutnya kita rasa malu dengan makhluk lain, walaupun mereka tu lebih besar daripada kita. Lembu lebih besar daripada kita. Maghrib dia balik sarang dia tuan-tuan. Tapi manusia maghrib pun tak balik tuan-tuan. Lembu balik, tuan tak balik. Lembu nak buat, dia dah bimbit lembu dia berhenti kedai. Lembu balik dulu, dia tuan tak balik. Lembu sampai di kedai nak tuan dia duduk lepak di kedai, lembu dia berhenti saat tengok kat tuan dia. Lembu dia kata bodoh, dia kata tuan tak balik, tuan lembu balik. Itu yang Allah sebut lebih teruk daripada binatang lagi tuan-tuan. Nak apa? Kata makhluk lain itu tunduk perintah Allah. Gunung ganang tunduk perintah Allah, matahari tunduk perintah Allah, bulan
Sebab daripada makhluk-makhluk yang terbanyak, kita lah makhluk yang terbaik. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Patut-patutnya kita lah gunakan apa yang Allah bagi pada kita, akal yang kita sebut tadi ni. Sesungguhnya kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa pun. Maka Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita hati. Guna ni. Telinga dengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mata lihat kejadian-kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hati dan akal fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Telinga dengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Al-Quran kata, sebab Al-Quran tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang boleh buat Al-Quran setanding dengan Al-Quran. Allah cabar dalam Al-Quran, buat satu surah yang menyama Al-Quran, buat satu surah tak ada orang yang buat. Start pada Nabi Muhammad sampai lah tak ada orang yang boleh buat Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi itu diutuskan di kalangan orang-orang yang punyai zaman tu. Sebab Nabi-Nabi diutuskan ikut masa zaman tu. Contohnya Nabi Musa diutuskan orang pandai buat sihir. Orang pandai sihir. Zaman Nabi Musa, orang pernah zaman Nabi Isa, orang pandai dukun, berubat. Nah, zaman Nabi Muhammad, orang pandai bersastra. Tapi walaupun orang pandai bersastra, tapi tak ada seorang pun yang boleh buat macam mana Al-Quran. Walaupun sikit surah tak ada sadar siapa yang boleh buat Al-Quran. Nak kata Al-Quran tu adalah kalam Allah yang kita sebut beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kata beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan akal kita untuk beriman dengan Al-Quran. Bermula daripada surah Fatihah yang kita sebut tadi, berakhir dengan surah An-Nas. Semuanya kita beriman yang kita sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah Islam tu semua sekali. Jangan kamu ikut jejak-jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan tu adalah musuh yang nyata. Tapi hak musuh nyata tu lah yang kita ikut, tuan-tuan. Hak benda yang sebalik daripada hak petunjuk Allah, maksudnya jalan-jalan syaitan, iaitu jalan-jalan yang menyesatkan kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi ini ikut perintah Allah. Sama ada dengan sukarela ataupun paksa. Sama ada dengan sukarela ataupun paksa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama juga tentang sama ada kita suka ataupun tidak suka, mesti buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut tadi ni untuk kita, untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Nak kita buat ni. Dan sesuai dengan lumrah kejadian manusia. Lumrah manusia ni maksudnya dia suka, maksudnya terkenang budi dengan pemberian. Contohnya orang bagi kita terkenang budi lah, masa kita buat baik pada dia balik. Lumrah manusia, kalau orang bagi kita ingat sampai bila-bila, oh dia pernah tolong kita ingat pada dia. Lumrah manusia. Sama juga Allah bagi kita ni bermacam-macam kurniaan. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, memang kamu tak mampu untuk nak hitungnya. Sebagai balasan kita, maka kita tunduk perintah Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya penolong kamu Allah dan Rasul. Sesungguhnya penolong kamu Allah dan Rasul. Orang yang beriman tu kata Allah, orang yang mendirikan sembahyang. Hak sembahyang tu benda yang utama. Hak sembahyang ni tak boleh kita nak main-main dah. Benda yang utama, yang tiang agama. Allah kata allazina yuqimunas salat, mereka mendirikan sembahyang. Orang yang mengeluarkan zakat dan mereka rukuk, mereka tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Kepadanya lah, kepada Allah lah mereka akan dikembali. Mereka pun dikembali kepada Allah, kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Daripada Allah kita mai dan kepada Allah kita akan balik. Semua akan balik. Tak kira apa tuan-tuan. Berpangkat ke, tak berpangkat akan balik bertemu dengan Allah. Jadi sebelum kita balik, maka kita buatlah perintah-perintah yang sekejap saja nak balik dengan kehidupan akhirat, dengan kehidupan dunia. Dunia ni ketika Allah tanya kepada penduduk masyarakat, berapa lama aku kurniakan kepada kamu atas dunia dulu? Maka mereka berkata, hanya sehari atau 2 hari saja. Maksudnya kehidupan dunia ni, umpama di akhirat ni hanya sehari ataupun 2 hari saja, saat saja. Ketika Allah tanya, ketika dunia dulu ni aku bagi kamu berapa lama? Kehidupan kamu mereka rasa hidup dunia ni hanya mungkin sehari ataupun 2 hari saja. Maksudnya sekejap saja. Macam kita kata kalau tolong Tuan Haji cerita, Tuan Haji start pada Tuan Haji ingatlah. Masa zaman telefon ni sampai lah kira tengok. Dia pun cerita-cerita lah, tak sampai sejam habis lah. Siap saja. Cerita kehidupan start pada Jepun, tuan-tuan sampai lah dia cerita-cerita. Habis dah habis Tuan Haji lah. Cerita 20 tahun, 30 tahun kisah dulu lah. Hanya bermakan masa 5-6 minit habis cerita dah. Maksudnya cerita tu sat saja tuan-tuan. Sekejap saja kita pun rasa kejap saja. Rasa baru duk main boli, rasa baru mandi sungai, rasa baru banyak. Oh, tinggal lama dah tuan-tuan. Kita balik kampung, oh ni anak siapa ni? Oh, kita tahu dah. Anak-anak pun tak kenal dah. Maksudnya lama dah. Kita nak tahu lama tak lama, tengoklah anak kita. Oi, besar-besar dah anak kita tuan-tuan. Macam saya tuan-tuan, saya baru 44 tuan-tuan, tapi tengok anak 18. Oi, tua dah tu. Kita pergi hospital tuan-tuan, anak kita penat tuan-tuan. Doktor pun tengok lebih kurang kita tuan-tuan. Dia kata, pakcik tunggu pakcik dah. Saya pergi sayang mai. Pakcik. Doktor pun panggil kita pakcik dah tuan-tuan. Maksudnya, tua dah lah. Kita pergi pun minyak tuan-tuan. Kita pergi pak. Dia kata pakcik, pandang gua pakcik. Oh, kita ingat kita ingat nampak dia tu tak orang pun. Tapi dia bagi kita pakcik, kita rasa tua tuan-tuan. Maksudnya apa? Kita pun tua, baru 44 tuan-tuan, rasa tua dah. Jadi kita dekat, makin hari makin dekat. Baik sikit ya. Jadi semua nak kembali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim, afa hukmul jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surah Al-Maidah. Sudah itu patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang yang penuh keyakinan tidak ada siapa yang boleh buat hukum selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya kita nak balik pada hukum jahiliyah ke? Hukum jahiliyah contohnya hukum dulu ni hukum orang yang ketika tawaf dalam keadaan telanjang, dalam keadaan berbukir, dalam keadaan menyanyi tuan-tuan. Kalau orang buat di Syiah ni tuan-tuan Syiah. Tengok mereka tawaf kan menyanyi joget tuan-tuan. Oh, sebut nama dia tak sebut labbaik Allahumma tak sebut tuan-tuan. Mereka sebut lain benar tuan-tuan. Masa zaman jahiliyah tuan-tuan, sebelum keadaan Nabi diutus di dosa tuan-tuan, Nabi berkhalwat di Gua Hira tuan-tuan, sebab apa? Tak tahan melihat orang jahiliyah dalam keadaan bertawaf ketika itu, dalam keadaan menyanyi, dalam keadaan bersyuk, dalam keadaan bertelanjang tak pakai apa tuan-tuan. Ketika itu Kaabah dikelilingi oleh berhala-berhala 360 berhala. Maksudnya kita nak balik zaman bertelanjang tuan-tuan. Nak balik zaman jahiliyah, dulu zaman jahiliyah bunuh anak-anak perempuan lah lebih teruk daripada zaman jahiliyah. Bukan anak perempuan, lelaki pun bunuh tuan-tuan. Buang mata, buang kot lengkang, buang ke masjid, buang tong sampah, buang macam-macam dalam sungai. Dulu zaman jahiliyah bunuh anak perempuan, apa hinanya orang perempuan. Maksudnya zaman tu orang perempuan maksudnya hina. Datang Islam angkat orang perempuan. Tapi zaman law ni lebih teruk daripada zaman jahiliyah. Bukan hanya bunuh anak perempuan, dua-dua bunuh tuan-tuan. Dia bunuh ke tuan-tuan. Bapa anak luar nikah, buanglah gantung sampah macam tu. Tengok tuan-tuan, tengok kes-kes tuan-tuan sawit lah laginya nikah tu. Tengok pun takut tuan-tuan, dia punya jumlah tuan-tuan. Oh, takut tengok tuan-tuan. Maksudnya kita kembali balik zaman jahiliyah, orang yang tak pakai baju. Kalau orang tak pakai baju maksudnya zaman jahiliyah tuan-tuan. Tengok apa maksudnya, dia nampak ketul-ketul ni. Tu kata abang saya, bini tak jumpa pasal malam. Tak mau lah pergi pasal malam ni, nampak ketul-ketul. Kadang-kadang pasal malam tak tahu mana, di rumah kita lebih teruk tuan-tuan. TV rumah kita tu lebih teruk
Yang kita sebut sebelum ni ketika ditanya kepada orang bukan Islam, tanya orang alim, kenapa orang Islam tu dibungkus-bungkus, sedangkan kami ni dibuka-buka. Dia tanya kenapa orang Islam dibungkus-bungkus, sedangkan kami ni dibuka-buka. Buka habis tuan-tuan. Tengok tepi pantai, kita tak payah pakai tapi tuan-tuan. Ada tidur tuan-tuan. Kenapa kami dibuka-buka sedangkan kamu orang Islam bukan kamu dibungkus-bungkus? Maka wali tu makan coklat, buka coklat, makan coklat, lempar atas lantai. Satu dapat dia yang dibungkus, dilempar pula atas lantai. Dia tanya, yang mana pilihan tuan? Dia kata yang dibungkus lah pilihan saya. Kenapa yang dibungkus? Kenapa tak biar dibuka? Dia kata yang dibungkus lah diguna dah. Dimakan dah. Sama juga kami menganggap yang dibungkus tu ialah barang yang bagus, barang yang baik. Buka tu barang yang telah diguna. Coklat yang dibuka, dimakan, dilempar maksudnya dah diguna. Coklat yang dibungkus, dilempar maksudnya belum guna lagi. Dia tanya pula kenapa orang Islam perempuan tak kena sentuh-sentuh, sedangkan kami boleh sentuh, boleh cium lagi, boleh peluk lagi tuan-tuan. Tengok mereka, salah mereka padahal salah dengan lelaki sama mereka. Salah dengan tapi dengan perempuan, lelaki perempuan cium pipi tuan-tuan, macam kita perempuan-perempuan sama lelaki-lelaki yang kita buat, tapi mereka lelaki perempuan tuan-tuan. Kenapa perempuan tak ada sentuh-sentuh, sedangkan kami ni boleh sentuh, boleh peluk, boleh cium lagi, kenapa tak boleh? Maka Pak Alim dan orang beritahu, pernah tak kamu sentuh ratu kamu? Pernah tak kamu ratu pemasyuri kamu? Dia kata ratu kami tak boleh sentuh. Dia kata orang-orang tertentu saja boleh sentuh. Orang-orang tertentu saja boleh sentuh pemasyuri kami, ratu kami. Sama juga kami orang Islam menganggapkan orang perempuan tu ratu kami. Orang-orang tertentu saja boleh sentuh. Suami dia boleh sentuh, anak dia boleh sentuh, ayahnya boleh sentuh, mak dia boleh sentuh, orang lain tak boleh sentuh. Jawab macam tu tuan-tuan. Maksudnya jawab macam tu dia tak boleh kata apa. Jadi Allah tanya, sudah katakan mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum ajaliahmu, hukum-hukum yang tak ada. Hukum-hukum tu maksudnya ada dia punya maksudnya kroni-kroni dia tak ada. Islam tak ada kroni-kroni, tak ada pilih-pilih kasih tuan-tuan. Islam tu ada. Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada siapa yang boleh buat hukum selain daripada hukum Allah. Orang yang penuh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya hukum Allah saja yang sebenar. Sebab kita tak buat hukum Allah jadi macam-macam. Zakat bukan bunuh saja, pun dalam terang, bukan pun terang saja, pun simen lagi tuan-tuan. Kejamnya manusia, lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Allah kata nakal, tidak kata buat hukum Allah. Allah kata nakal, maksudnya nakalan minallah kalau kita buat hukum Allah, jaminan daripada Allah. Tapi kalau tak buat jalan hukum daripada Allah, tidak jaminan daripada Allah. Bukan hanya di luar saja tembak tuan-tuan. Lah tembak ni biasa tuan-tuan. Tapi like tembak macam baru kena tembak adun, kena tembak tak sampai tuan-tuan, kita pun saya takut tuan-tuan, kena tembak tuan-tuan. Bukan kata di luar saja, dalam rumah Allah pun tadi cakap dia pecah tabung masjid dengan corek apa tadi dalam bantang kena belasah tuan-tuan. Corek tabung masjid dengan corek motor tadi dia bantang kita bawa tadi, kena belasah tu. Tuan-tuan, tak sama tuan-tuan. Dulu kita bangun orang perempuan dia, orang lelaki yang pergi pakai di baju sembahyang pun kelempung orang perempuan. Ketika orang perempuan sembahyang sujud sembahyang, baik orang perempuan depan tu dia galak. Rupa-rupanya lelaki dia tak ada tengok betul-betul ada lelaki bawah mantau. Tak lagi dia curi baik tuan-tuan. Tak selamat dalam rumah Allah pun tak selamat. Sebab tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kamu melangkangkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah ni tuan-tuan, jangan kita kata ini politik tak ada tuan-tuan. Hukum Allah semua kita kena bercita-cita nak kepada hukum Islam walaupun apa pemahaman kita sekalipun. Bukan kata siapa-siapa, bukan kata biru hijau ke apa, semua nak kena ada azam cita-cita nak kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah ni tak kira siapa dia akan ada esok ni apa biru ke hijau tak ada tuan-tuan. Tolak saja hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Siapa ni takbir tapi sembahyang tak tuan-tuan, tolak hukum sembahyang. Sama tuan-tuan. Jadi
menerima dengan sepenuhnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata, maksudnya dia kata tidak ada siapa yang boleh buat hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kita sampai tentu kita akan masuk nanti dia kata yang kedua, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti tentu. Jadi sebelum tu tuan-tuan, yang mana yang tak dapat kitab hari ni, yang saya buat tu yang berhajat tuan-tuan, saya dah buat lagi malam ni. Allah Tuhanku, matlamatku. Mungkin malam tu orang ada ambil dah, mungkin malam tu ada yang tak ada ambil, yang berhajat. InsyaAllah harganya RM10. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astaghfiruka nastaghfiruka aliyana wa imana wa anfusana wa amwalana wa ahna kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sanuqri'uka fala tansa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.